Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbaloi. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Red One. Memang best. Kita tempuh barisan hadapan berkobar cerita tempuh. Ini kebangkitan satu perjuangan. Terima kasih Cik Adik, Fareha dan juga Cik Hawa. Kita bersama persiaran hari ini. Saya ditemani oleh jejaka tampan asal daripada Pendang yang dibawakan khas dalam program dan juga segmen khas yang dibawakan oleh Red One Mobile. Okey, segmen hari ini kita telah pun dengar tadi bagaimana pandangan daripada Ketua Jurulatih Pasukan Perak UC Cik Lah mengenai sasaran dan juga matlamat beliau musim yang kedua. Sekarang ini sudah pasti ramai yang akan tertanya-tanya siapa yang bakal dibawa oleh Yusri Cik Lah untuk menguatkan cabaran pasukan Perak. Sebab tahun lepas, dalam diam tak diam, tiba-tiba Nun sampai ke semifinal Piala Malaysia. Betul tak, Tok Adi? Tanpa sedar. Tanpa sedar? Tanpa sedar. Okey. Jadi kali ini dia telah pun memberitahu matlamat utamanya tentang cara dia hendak membawa pasukan Perak ini lebih jauh lagi dalam saingan Liga Super terutamanya. Silakan, tukang pembawa berita. Baik, Ji. Kalau ikutkan kepada pakej temu bual saya dengan Coach Yusri Cik Lah ini, Ji, 40 mata untuk saingan Liga Super sahaja, Ji. Saya kira tugas yang sangat-sangat getir, tugas yang sangat-sangat berat untuk Coach Yusri Cik Lah ini. Manakala kalau kita imbas semula, Ji, pada musim lalu, Perak hanya mencatatkan 22 mata, Ji. Oh, 22 mata hasil daripada 6 kemenangan dan juga 4 seri. Tapi harus diingat, Haji, bahawa Coach Yusri mengambil alih pasukan pada pertengahan musim. Daripada bekas menali terdahulu iaitu Coach Datuk Lim Tiong Kim. Dan selepas itu segala-galanya apa yang ada daripada kepada Coach Yusri adalah hasil peninggalan Datuk Lim Tiong Kim sendiri. Jadi untuk tahun ini 40 mata yang harus dikejar sekurang-kurangnya untuk oleh pasukan Perak. Saya kira bukan sahaja untuk coaching staff dan juga Coach Yusri, malah juga untuk barisan pemain. Okey, walaupun dia mengambil alih tugas ini di pertengahan jalan, tetapi ada beberapa keputusan positif yang sebenarnya masih jadi bualan kepada penyokong-penyokong pasukan Perak. Betul. Antaranya adalah seperti mengetepikan pasukan-pasukan besar dalam saingan PLFA. Termasuk Kedah dan juga Sabah. Yep. Jadi sekarang ini tanggungjawab sudah pun diberikan lebih awal kepada UC Cik Lah. Beliau bercakap tentang pemain-pemain yang ada dalam pasukan ini. Baik, saya merasakan bahawa tahun lepas, andai kata Perak ada seorang lagi Sandi Afolabi, Okey, dan seorang lagi Goy Kochia, Perak akan lebih stabil. Betul, Haji. Perak akan lebih mantap. Cuma sekarang ini untuk Yusri sendiri adalah untuk mencari seorang striker yang benar-benar tulen. Striker tulen, top striker. Kalau kita sebut berkenaan penyerang dan juga striker tulen ni, Ji, boleh tidak keterlaluan kalau saya katakan Perak agak malang musim lalu apabila penyerang yang dibawa masuk ke pasukan iaitu Christian Obiozo, kalau Haji masih ingat, tidak mampu untuk memberikan persembahan kualiti. Senang cerita tak ada impact lah. Tak ada impact, Ji. Yang dimahukan oleh bukan saja pasukan, malah juga barisan penyokong Yop dan juga Yong pada musim lalu. Jadi untuk musim ini, Ji, antara pemain import yang kekal kita boleh dapat lihat. Sebenarnya, Ji, untuk musim ini Perak boleh katakan tidak reset pasukan. Mengekalkan hampir 50% pemain import sedia ada musim lalu. Antaranya Jasper Nalhom, Sandi Afolabi, Haji mention tadi. Lepas tu Gechocha masih lagi bersama dengan pasukan. Luka Milunovic juga ada dengan pasukan. Cumanya, Haji, saya difahamkan Perak bakal menggunakan kota import 8 orang sahaja untuk musim ini. Okay, saya rasa itu merupakan satu jumlah yang fair untuk pasukan seperti ini. Betul. Silakan. Fair, Ji, tapi yang jadi persoalan ketika ini adalah siapakah
pemain import yang bakal mengisi kuota terakhir, iaitu kuota ke-8. Dan menerusi temu bual saya dengan Coach Yusri sendiri, beliau menantikan seorang penyerang. Okey. Dan calon penyerang yang sedang hangat diperkatakan ketika ini adalah penyerang kelahiran Colombia, Oh, Luis Diaz. Wilmar Jordán. Oh, Wilmar Jordán. Ketika ini beraksi di... Luis Diaz tu tinggi sikit lagi lah. Tinggi banyak Ji. Tinggi banyak. Okey, Wilmar Jordán. Okey, kalau dapat lihat di belakang skrin kita Ji, inilah penyerang calon utama. Sebenarnya ada 3 orang Ji. Okey. 3 orang ketika ini calon untuk mengisi kuota ke-8 import pasukan Perak musim ini. Tapi dia, kalau diikutkan kat situ, dari Punjab FC dalam Liga Super India. Yes. Bermakna dia tidak mempunyai banyak masalah dengan keadaan cuaca ataupun budaya secara keseluruhannya dalam Liga Bola Sepak di Asia ini. Tapi kalau dia dibawa betul dalam pasukan Yop kali ini, alright. Apa peranan yang paling penting perlu dibawa selain daripada dapat menjadikan gol? Selain daripada keadaan macam Ji mention tadi, cuaca dan sebagainya, harus diingat Ji, Wilmar Jordán ketika ini tengah berlangsungnya masih lagi beraksi di Liga Super India yang sedang berlangsung. Masih lagi berjalan. Yes, masih lagi berjalan dan dijangka tamat pada April Ji. Dan ini sebenarnya menjadi kerisauan buat Coach Yusri apabila Coach Yusri maklumkan kepada saya berkemungkinan besar beliau perlu menyediakan plan B seandainya mereka tidak dapat khidmat Wilmar Jordán ini. Sebab difahamkan 17 penampilan bersama dengan Punjab FC ini Ji, 5 jaringan ataupun 7 jaringan tak silap saya tadi. Pastinya saya kira Punjab tidak mahu kehilangan pemain ini juga Ji. Jadi kalau lihat kepada susuk tubuh badannya, nampak macam dia cukup bersedia untuk memberikan impact dalam Liga Malaysia, sebab kita tahu penyerang-penyerang dalam saingan di Liga Malaysia terutamanya datang daripada Amerika Latin, Argentina ataupun Brazil, semuanya telah memberikan satu penampilan yang luar biasa yang memang dinantikan oleh penyokong-penyokong peminat-peminat bola sepak tempatan. Dan berkemungkinan juga Ji, ramai dah. Mungkin Haji lebih tahu Ji, penyokong-penyokong Perak masih menantikan lagi jelmaan Kita Manju mungkin, Frank Sheto mungkin Ji. Sampai ketika ini Ji, kalau ditanyakan kepada saya secara peribadi Ji, belum ada penyerang untuk pasukan Perak yang sedemikian rupa Ji. Jadi seandainya benar Wilmar Jordán ini hadir, tiba menyarung jersey Perak, jadi bukan sahaja tugas berat, malah dia perlu buktikan Ji, dialah penyerang yang dicari-cari selama ini. Okey, baik. Penyokong-penyokong Perak kena bersabar sedikit. Apa plan B daripada UCJ lah, kita kena tunggu juga. Sebab sama ada Wilmar Jordán ini datang ataupun tidak, ianya bergantung kepada keadaan juga masa. Kerana andai kata dia tidak mendapat pelepasan, terpaksalah mencari penyerang-penyerang lain. Sebab ketika ini dapat dilihat bahawa kecenderungan beberapa tim memilih pemain-pemain daripada Asia Barat. Betul. Dari Palestin, daripada Lebanon, semuanya telah pun memuncak ekoran daripada kejayaan pemain-pemain tersebut di Piala Asia yang lalu. Okey, Perak selamat berjaya. Mudah-mudahan kita akan terus dapat perkembangan terbaru daripada sana, daripada wartawan yang bertugas. Tak habis lagi Tok Adi, sabar. Oh, lagi. Saat. Habis dah. Ya. Tarawih 8 rakaat tapi hang dengan saya kena 20 rakaat. Okey, mantap. Baik, daripada Perak kita akan terbang ke satu lagi pasukan yang akan membawa cabaran getir kepada Bumi Kenyalang. Apabila Sarawak memilih untuk tidak menyertai M3, ianya telah memberikan satu pukulan. Pukulan yang hebat. Tamparan tu sikit je. Ini pukulan yang hebat sebab kita tahu latar belakang pasukan Sarawak pernah jadi champion Piala FA, pernah jadi juara Liga Perdana 1997 dan juga pernah jadi naib juara Piala Malaysia 1999. Tapi kini cabaran daripada Bumi Kenyalang hanya akan dipikul oleh Kuching City. Alright, ini juga pasukan yang telah melakukan kejutan tahun lalu selepas berjaya melayakkan diri ke final Piala Cabaran dengan menggunakan khidmat jurulatih yang baru selepas segala perancangan pada awal musim tidak mengikut skrip yang mereka mahukan. Adi Syarin, dia akan terus kekal dan dilaporkan bahawa dia telah pun mula set up, cari rakan-rakan, cari partner-partner yang boleh membantu beliau secara keseluruhan dalam menguruskan Kuching ini. Betul Ji, ini merupakan musim yang kedua untuk pengendali dari Singapura ini Ji, dan saya tidak terkejut seandainya Ji Kuching City mampu untuk menjadi pasukan pengacau
kepada big name dalam saingan Liga Super pada musim ini, Ji. Dan kalau kita lihat, Ji, kalau bahasa sekarang ni, Adil Syarin ni, he's really cooking sekarang ni, Ji. Wow. Dia dah ada dah pasukan ataupun skuad yang dia mahu untuk musim ini dengan kemasukan beberapa muka baru. Dan lebih menariknya, Ji, pada musim ini saya difahamkan hampir ke 13 ke 17 pemain tempatan Sarawak yang akan berada dalam skuad Liga Super Kuching City pada musim ini, Ji. Arif Fadilah okey kan? Okey. Settle down. Settle down. Happy kat sana? Happy. Okey, bagus. Arham Khusyari bekas kapten UiTM juga sambung kekal untuk musim yang kedua. Okey. Jadi itu antara pemain-pemain yang bakal menjadi, Ji, tunjang utama kekuatan untuk Coach Adil Syarin Shahab pada musim ini. Dan pemain-pemain import, Ji. Ini penting, Ji, sebenarnya. Berapa ramai yang hendak mereka gunakan? Kalau ikutkan ketika ini, Ji, mereka sudah memiliki ada 7, kalau tak silap saya, termasuklah 3 yang dikekalkan musim lalu, iaitu Yuki Tanigawa, itu yang baru-baru ni. Dia kahwin orang tempatan. Betul, Ji. Lepas tu dia punya taste adalah orang tempatan. Orang tempatan. Lepas tu Petro Chitembi juga kekal. Dia membuat satu comeback yang cukup besar maknanya dalam bola sepak di Kuching FC City ini sebab dia dah berpengalaman bermain dalam Liga Malaysia. Betul, Ji. Okey, saya juga terkejut apabila melihatkan aksi daripada Pedro Henrique. Right. So secara keseluruhannya mesej terbaru daripada pengurus pasukan. Rakam baik, Haji. Saudara Irwan, a.k.a. Chot de Cruz. Alright. Mengatakan bahawa confirm 7 orang pemain import. 5 dah sign, alhamdulillah, dia kata. 2 lagi insya-Allah bakal menyusul. Antara namanya Jordan Mintah. yang dah confirm. Seorang lagi adalah Keanu Reeves. Keanu Marsh Brown. Keanu Reeves tu pelakon, Ji. Oh, ya ke? Silap. Salah sebut. Al-maklum puasa. Maklumlah puasa. Faham. Okey. Keanu Marsh Brown, Ji. Siapa dia ni? Okey. Mungkin ada yang sedar, ada yang tidak, Ji. Keanu ini bekas pemain remaja, Akademi Remaja Fulham, Ji. Pernah beraksi bersama dengan Kuching City pada musim 2020, Ji. Tapi saya tidak pasti kenapa tempoh jodohnya bersama dengan pasukan Kuching City tak lama, Ji. Selepas itu, pada tahun ini saya difahamkan Keanu Marsh Brown ni akan kembali, dah hampir pasti untuk ibarat sirih pulang ke gagang lah, Ji. Untuk kembali untuk memperkuatkan skuad Kenalan Ali Syarin pada musim ini. Dan paling terkejut, Ji, saya bila awal season, iaitu pada awal Januari, saya mendapat info daripada sumber saya berkenaan big transfer lah, saya boleh klasifikasikan, iaitu James Okwuosa, Ji. James Okwuosa. Betul, Ji. James ini, Ji, mendapat tawaran bukan sahaja daripada Kuching, Ji. Daripada pasukan-pasukan lain. Antaranya seorang lagi yang pernah memenangi kasut emas untuk pasukan Kuching City juga tak dikekalkan tahun ini. Betul, tak dikekalkan. Mungkin Adil Syarin ada perancangan tersendiri beliau, dan inilah pemain-pemain resepi yang beliau mahukan untuk menjadikan Kuching City, macam saya cakap tadi, saya lebih suka gunakan perkataan pasukan pengacau pada musim 2024-2025. Tak lupa juga, Ji, Cece Kipre. Wow, ini kalau dibiar dalam D-box ni, Ji, jaringlah tempat dia. Dia telah buat satu keputusan yang besar pada saya apabila meninggalkan kelab daripada Semenanjung untuk dia ke Kuching. Kerana saya rasa dia nak cari angin baru. Mungkin dia nak cari cabaran baru bersama dengan pasukan yang mungkin dia merasa asing sebelum ini. Dia akan cuba perbetulkan balik budaya hidup dia dengan orang-orang di Sarawak yang cukup ramah mesra itu. Di Borneo. Dan saya rasa bahawa dia akan mendapat nafas baru. Lebih-lebih lagi ada Jordan Mintah di situ dengan dia. Betul. Kalau ikutkan, Ji, berkemungkinan besar pada musim ini 4 serangan import serangkai akan digunakan oleh Adil Syarin. Adanya Petro Chitembi, adanya Jordan Mintah, adanya Cece Kipre, dan juga ada Keanu Marsh Brown ini. Berkemungkinan besar. Kita akan cuba dapatkan nanti bagaimana perkembangan seterusnya, terutamanya kepada pemain-pemain tempatan dalam pasukan ini. Okey. Jom kita tengok sekarang ni pemain-pemain tempatan. Ini, Ji. Ini antara muka-muka baru. Syaril akan jadi keeper. Betul. Arif Fadilah di posisi back kiri. Anji akan kembali di posisi mana? Kiri juga. Betul. Ataupun di tengah. Nur Syami. Ronnie Kelvin akan bermain sebagai centre back.
Siapa tu? Haris Mansur dan juga Syami Izwan yang akan bermain di posisi sayap kanan pemain kebangsaan ini yang kalau boleh dia nak jadi jelmaan Effendi Julaihi. Wow. Ji, kalau dalam kehendak menang pemain ni Ji, Yap. untuk lokal punya transfer untuk Kuching City ni Ji, big transfer pada pandangan Ji? 6-6 tu. 6 Ya. Saya memang teruja untuk melihatkan bahawa Arif Fadilah berani untuk keluar. Rodney Calvin nak balik kepada negeri kelahirannya. Syami dah merasakan bahawa dia tak jadi dengan pasukan Seri Pahang dan dia ada nampak ada opportunity, ada peluang kepadanya untuk bermain dengan pasukan Sarawak. Why not? Betul. Dan juga berbakti kepada negeri. Berbakti kepada negeri. Tempoh panjang lagi ni. Panjang lagi Ji. Agak-agak ada lagi tak? Kalau Dia nak pergi ke Kuching. Untuk Kuching City je ini rumours kita beritahu siap-siap rumours ni je. Saya difahamkan juga bahawa berkemungkinan besar Adil Syarin Sahak bakal berminatlah untuk membawa One Carpet Syazwan Zainon Ji. Itu semua pernah beraksi di bawah Aidil ni bersama di dengan Kedah. pasukan Kedah. Betul. Berkemungkinan besar itulah antara pemain yang mungkin akan ke Kuching City musim ini. Dia di Kelantan United sebelum ini. So dia nak pergi ke Kuching untuk berguru semula dengan jurulatih yang pernah membimbing beliau. Betul. Wah. So segmen ini cerita banyak tentang keluar masuk, rumours, ingat hati saja kena rumours. Pemain bola sepak pun ada banyak gosip juga. Tapi semuanya insya-Allah boleh dikatakan 60-70% sudah tepat dengan pengesahan daripada setiap tim. Kami tidak akan berhenti di sini. Fadirul, Zulelmi, Fina juga tidak akan juga berhenti di sini kerana mereka akan terus cuba untuk mendapatkan perkembangan-perkembangan terbaru selagi belum bermulanya saingan pada musim 2024 ini. Terima kasih. Selamat meneruskan ibadah puasa. Sama-sama Ji. Selamat puasa. Kita berhenti di sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada program yang akan datang. Kita balik kepada dengan cik adik yang berada di studio. Silakan. Kita tempuh barisan hadapan berkobar cerita tempuh. Ini kebangkitan satu perjuangan. Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbaloi. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Red Wine. Memang best.